Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Qala al-imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah fi aqidatihi wa nara as-salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Dan kami berpandangan bahawa harus solat di belakang tiap-tiap imam yang baik ataupun yang jahat di kalangan orang Islam, di kalangan ahli qiblah. Wa ala man mata minhum, dan harus solat ke atas mereka ketika mereka meninggal. Bab hukum solat di belakang imam yang fajir, imam ahli bid'ah, imam yang tidak diketahui keadaannya dan sebagainya dah kita bincangkan. Hari ini kita masuk pada bab wa ala man mata minhum, dan harus solat ke atas jenazah mereka, siapa yang mati dari kalangan mereka. Soalan kita sebelum kita pergi lebih jauh, saya terfikir sekarang, bab solat atas jenazah ni bab fiqh ke bab akidah? Bab solat ke atas jenazah bab fiqh, bab fiqh ke bab akidah? Fiqh. Kenapa ada kat buku akidah? Okey, solat sendiri bab fiqh ke bab ibadah? Solat. Puasa? Ini pada penting untuk kita tahu. Bab, semua bab, tidak ada pemisahan. Semua bab ada bahagian akidah. Semua amal ibadah ada bahagian akidah, ada bahagian ibadah, bahagian fiqh. Ibadah tu ada bahagian akidah, ada bahagian fiqh. Fiqh ni furu', cara perlaksanaan. Dasarnya perlu solat atau tidak, solat untuk siapa, akidah. Kita solat tu akidah ke ibadah? Akidah. Dan caranya melalui fiqh. Jadi cara melaksanakan perintah Allah itu adalah fiqh. Sebab tu perbezaan kita dengan ahli bid'ah, contoh di kalangan kelompok batiniyah, dia kata tak perlu solat. Jadi dia kata tak perlu solat, kita kata wajib solat 5 waktu ke atas seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata orang yang mencapai level tertentu dah tak perlu solat. Jadi khilaf dia dalam masalah solat sini bukan masalah fiqh, tidak. Dia khilaf dalam usul. Dalam usul. Kita kena faham kat mana bahagian fiqh, kat mana bahagian usul, bahagian akidah. Contoh khilaf kita dengan bab taat dengan pemerintah, bab fiqh ke bab akidah? Akidah ke fiqh? Ada bahagian fiqh, ada bahagian
akidah. Kenapa masuk bahagian akidah? Sebab ada khawarij yang mengkafirkan pemerintah. Bab khawarij yang mengkafirkan pemerintah kerana dilihat pemerintah melakukan dosa-dosa besar, sebahagian pemerintah lah. Ada pemerintah yang adil, yang baik, tak ada masalah. Ada pemerintah yang zalim, kadang-kadang bunuh orang, kerana dia berkuasa, kadang-kadang minum arak ataupun zina dan sebagainya. Ini semua dosa-dosa besar. Khawarij, akidah dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan lebih lagi apabila pelaku dosa besar itu di kalangan pemimpin. Bila dianggap pemimpin itu kafir, dia dikategorikan itu sebagai kufrul bawah, kekafiran yang nyata. Jadi khawarij memerangi pemerintah kerana pemahaman dia bahawa pemerintah dah kafir. Bab tu bab perbincangan dalam akidah. Tapi dalam fiqh siasah, bagaimana cara pentadbiran, kaedah, bagaimana cara secara detail bab siasah atau bab ketaatan pemerintah secara detailnya, adakah undang-undang yang ada maslahah wajib ikut pada tiap-tiap keadaan ataupun tidak. Contoh bab kita wajib taat pemerintah, tapi sebahagian undang-undang diketahui maslahahnya. Apabila contoh jalan di tempat yang gelap, di traffic light, nak kena berhenti ataupun tidak. Kita tahu bahawa undang-undang itu ada kemaslahatan, diletakkan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan. Apabila sampai pada tempat traffic light merah, kita nampak orang datang nak berhenti tepi dan sebagainya, kita rasa curiga. Lebih baik kita jalan ataupun kita tak. Ini bab fiqh ni ada ijtihadnya. Bukan saya ajak langgar lampu, tak. Itu memang bukan bermaksud untuk langgar lampu merah. Tapi sebahagian daripada undang-undang diketahui tujuannya. Tujuan undang itu dipraktikkan. Sebab itu undang-undang boleh berubah. Dulu cermin gelap tak boleh. Sekarang cermin gelap kat belakang boleh. Kerana undang-undang tu boleh berubah. Perubahan undang-undang tak menjadikan orang tu apa ni undang-undang berubah. Tak. Undang-undang dia ikut sesuai dengan ada masalah, ada keadaan tertentu yang nak dipelihara. Seperti undang-undang Arab Saudi. Dulu perempuan tak boleh memandu. Sekarang boleh. Kan? Tak boleh memandu dulu, keadaannya sesuai. Keadaan sekarang pada kerajaan dan juga pemerintah berpandangan bahawa keadaan sekarang diberikan kelonggaran perempuan memandu lebih baik daripada membiarkan mereka bersama dengan pemandu yang bukan mahram. Itu yang dikemukakan dan ada di dalam kertas kerja. Saya baca kertas kerja disebutkan tu semuanya adalah alasan-alasan syar'i. Kerana masalah itu bukan kerana perempuan tak boleh memandu, tapi kerana ada kemaslahatan yang ingin dipelihara. Sokong tak sokong, saya tak masuklah nak sokong tidak bab ni. Tapi bab undang-undang ni ada boleh berlaku, boleh berubah. Undang-undang boleh berubah. Undang-undang Allah dalam bab begini memang ada kelonggaran. Tapi dalam bab hukum hudud, hukum yang dah ditetapkan, bab hak manusia berkaitan dengan qisas, hudud hak Allah yang tetapkan. Qisas adalah hak manusia, balas balik macam mana dia lakukan terhadap manusia yang lain. Itu adalah bab ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga umum. Jadi dalam sekarang ni bab solat belakang imam, solat seperti tadi, ada orang tak nak solat belakang imam kerana i'tikad dia imam tadi solat dia tidak sah. Atau dia kata tak boleh solat di belakang fulan dan fulan kerana dia kafir ke, dan berkaitan dengan bab kekufuran ialah di bawahnya bab bid'ah. Kerana kita tahu bahawa kategori kita dalam mengkategorikan manusia ni, dia ada orang kafir yang berada di luar daerah Islam, kafir. Kemudian di sama Islam ada ahli sunnah dan bukan ahli sunnah. Ahli sunnah yang satu, 72 yang lain bukan ahli sunnah. Okey, jadi kalau kita bincang tentang hadis 73 golongan, kita tidak mengkafirkan. Kita mengeluarkan orang tersebut daripada daerah sunnah. Artinya dia orang yang bukan dari kalangan ahli sunnah, mereka bid'ah mereka bawa kepada neraka. Tapi tak semestinya perorangan mereka ahli neraka, tidak.
ada di kalangan orang awam dalam ahli bid'ah yang tak tahu menahu tentang bid'ah. Dia hanya fokus untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia memang betul-betul jujur. Dia betul-betul beribadah pada Allah. Dia tidak tolak hadis. Dia nak terima hadis, nak beramal, dia tak tahu. Jadi mereka ini hakikatnya mungkin dari segi pengkategorian dan label, dia duduk kat masyarakat tertentu, anak orang tertentu, atau ikut majlis tertentu, orang kata dia sebab dia bid'ah. Hakikatnya dia adalah di sisi Allah mulia. Jadi jangan rasa pelik. Ada di kalangan, bukan dari kalangan ahli sunnah yang kita nampak dalam label, tetapi jenazahnya ada husnul khatimah. Itu memang berlaku. Itu yang disebutkan oleh ahli sunnah. Tidak ada masalah, tidak ada satu kemustahilan. Ada orang-orang yang kita nampak secara zahirnya bukan duduk dengan ahli sunnah, tapi dia orang awam. Orang awam yang tak ikut pun. Dia tak nak gaduh. Dia tak nak gaduh, dia tak tahu apa-apa. Dia tak nak gaduh bukan sebab dia tak nak kebenaran. Sebab dia tak ada kemampuan. Dia orang awam, dia ikutlah. Yang penting saya solat. Saya yakin solat 5 waktu cukup, terlengkapkan fardu ain ke atas diri saya buat semampunya. Mereka inilah orang-orang awam yang kita kata sebagai mereka adalah ahli sunnah sebenar secara umum, yang tak ada nama. Kumpulan yang tidak ada nama sebenarnya. Jadi kita berbincang ni dalam bab ideologi, bab akidah. Suatu bab bincang tentang bab sunnah dan bid'ah tidak menjadikan kita memusuhi manusia yang ramai, kerana mereka bukan dari kalangan kita. Jadikan kita tahu kebenaran, kita sayangkan kebenaran. Dalam keadaan kita tahu ramai orang yang tak tahu, kita perkenalkan. Dan bila ada orang yang bawa pemikiran yang berlawanan dengan sunnah, kita tentang ikut kemampuan. Jadi dalam bab 72 kelompok itu, dalam tersebut semuanya ke neraka kecuali satu. Jadi kita bincang kalau kategori ini label yang syar'iyah, yang syar'i. Label yang syar'i yang dia mau dibenarkan, kita boleh tahu, kita perlu kenal siapa sunnah, siapa tidak. Yang ada bid'ah. Yang bid'ah pula, ada bid'ah yang kekal bid'ahnya sebagai bid'ah, ada yang bid'ah yang melampau batas sampai terkeluar pada Islam. Jadi kalau bab bincang 72 golongan, adakah kita kafirkan? Tidak. Kita kata dia terkeluar daripada ahli sunnah. Neraka tak neraka kita tak hukumkan pada orangnya, kita hukumkan pada pemikiran. Sebab dia masih ada iman. Dia masih orang Islam. Buku amalan masih ada, buku kanan dan kiri ada padanya. Ada peluang untuk dapat syurga kalau amal dia. Jadi kita tak boleh, bukan belajar sunnah bukan menyebabkan kita menghukumkan orang untuk ahli neraka atau ahli syurga. Pemikiran dan kesalahan je, semua yang tak ikut jalan Nabi itu tempatnya ke neraka. Itu yang dibincang di situ. Kemudian ada yang sampai terkeluar daripada Islam. Ada bid'ah yang sampai kepada kekufuran. Sebab tu bila bincang tentang hadis 73 golongan, kita tidak mengkafirkan di situ. Tapi bila bincang tentang bab bid'ah secara spesifik, bid'ah tertentu, kita hukumkan sebahagian daripada bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menjadikan orang pelakunya kafir. Ada orang yang bid'ah dia sampai tak nak solat, tolak hadis, tolak sunnah, tolak segala-galanya. Bid'ah ni bid'ah mukaffirah. Cuma orangnya pun kena cek lagi. Yang orang tu pun kena cek betul-betul. Dia kata sunnah tak sunnah dah. Tapi nak jadikan dia, nak hukumkan dia sebagai kafir tidak kafir, itu juga satu bab yang lain yang perlu diperhalusi. Ini okey, balik kepada soalan kita. Persoalan kita, kata Syekh, kami berpandangan harus solat di belakang tiap-tiap imam yang baik ataupun yang jahat di kalangan orang Islam. Tak kira dia baik atau jahat, asalkan dia orang Islam, sah solat dia, maka kita sah jadi makmum dia. Dia sah jadi imam. Dan boleh solat ke atas mereka. Okey, hari ini kita fokus pada kalimah Syekh dan harus ataupun boleh solat di belakang, boleh atau harus solat ke atas jenazah mereka. Okey, kata Syekh muka surat 184.
Kata Syekh, dan ke atas orang mati di kalangan mereka, iaitu solat ke atas jenazah mereka. Iaitu, kami berpendapat sembahyang ke atas orang mati dari kalangan orang baik dan fajir sekalipun burah, qati'ut tariq, dikecualikan daripada umum ungkapan ini. Begitu juga dengan orang yang membunuh diri berlawanan dengan pendapat Abu Yusuf. Kata Syekh, wa nara salata ala man mata min al-abrari wal fujjar. Kami berpandangan harus salat ke atas orang-orang yang mati dari kalangan orang-orang baik ataupun orang jahat. Wa in kan, walaupun yustasna min hadzal umum, dikecualikan daripada keumuman ini al-bughah. Ini kata Imam Ibn Abil Is. Al-bughah. Siapa bughah? Pemberontak yang melawan pemerintah. Wa qutta'ut tariq, dan pemotong jalan. Siapa pemotong jalan? Perompak, penyamun yang merompak di kawasan pendalaman, tempat tidak ada kuasa pemerintah. Pemerintah tidak ada tentera ataupun pegawai keselamatan di sana. Perompak dan penyamun, lanun. Ini semua quta'ut tariq. Quta'ut tariq. Kenapa dia menamakan mereka quta'ut tariq? Biasanya mereka potong jalan orang yang bawa barang dagangan atau orang yang lalu di jalan-jalan. Kalau mereka merompak dalam bandar, masuk tak quta'ut tariq? Khilaf. Imam Ahmad tawakuf. Mak kata, quta'ut tariq ni masuk tak quta'ut tariq? Penyamun atau tidak? Kalau orang rompak di tengah bandar, ada polis, ada askar, ada orang ramai, adakah dia hukumnya sama macam orang merompak di dalam hutan ataupun lanun di lautan ataupun yang merompak di padang pasir dan sebagainya? Imam Ahmad tawakuf. So kata Imam Ahmad, yang quta'ut tariq sana, dia merompak kerana di sana tidak ada kuasa yang merhatikan. Yang di bandar atau di tempat awam, sebenarnya ada kuasa jaga dia. Wallahu alam, ada khilaf. Waktu mazhab Hanafi kata perompak ni tak kira kat mana pun, dia dikira perompak. Tapi mazhab Hanbali tawakuf. Bukan kata tak, tapi tawakuf. Kerana sifat qat'ut tariq itu tidak betul-betul sesuai untuknya. Dalam bab ini jumhur kata, jumhur bersama Hanafiyah lah, bersama jumhur kata perompak asalkan dia merompak. Syarat yang kedua dikatakan seorang ni qat'ut tariq bila dia bawa senjata. Memang ada senjata yang dibawa. Dia nampaklah dia memang sedia untuk bunuh orang. Sedia untuk rampas. Siapa yang halang dia akan bunuh. Bukan yang datang nak ambil. Dia khawatiri dia nak mencuri. Tapi bila orang nampak dia bertumbuk sebagainya. Tapi kalau orang bawa senjata dah sedia awal. Memang dia nak rompak. Syarat ketiga, dia ambil harta dia dalam keadaan jahar, dalam keadaan mujaharah. Memang jelas dia memang ambil harta depan mata orang. Perompaklah, penyamun, lanun. Bukan pencuri. Bukan pencuri. Ada yang mencuri, ikhtilas, yang mencuri. Yang secara senyap. Suatu ada sekarang berbincang, perasuah masuk mana? Masuk yang hukum qat'ut tariq ke atau hukum
mukhtalis, orang curi secara senyap. Itu biarlah perbincangan masih bincang lagi. Masih dibincangkan, tapi kita tahu ni hukum dia. Hukum qutta'ut tariq. Jadi kata Imam Ibn Abil Is, okay, solat ke atas semua orang-orang yang baik ataupun jahat, kecuali hukumnya beliau kecualikan kepada al-bughah, golongan bughah pertama, yang kedua golongan qutta'ut tariq, dan ketiga wa kadza qatilu nafsihi, gitu, orang yang bunuh diri, orang yang muntahir, bunuh diri lah bahasa Melayu kan, orang yang membunuh dirinya sendiri. Khilafan li Abi Yusuf, tapi Abu Yusuf kata, Abu Yusuf bersama jumhur, iaitu tak kira lah perompak ke. Jumhur pandangan bahawa walaupun bughah, perompak, lanun, begitu orang yang bunuh diri, bukan orang tak solat pada dia, solat juga. Cuma yang tak solat itu hanya imam akbar, imam yang besar, imam utama, sebagai satu upaya untuk menghalang orang-orang yang masih hidup yang berperangai seperti dia, agar menghentikan kesalahan mereka atau berhenti daripada melakukan kesalahan yang sama. Jadi jumhur kata bukan tak solatkan, solatkan, tapi hanya biarkan, hanya imam yang utama yang tidak solatkan, atau pemuka-pemuka masyarakat, atau ulama-ulama besar tak solatkan. Solat zakat sah lah. Maksudnya kalau mereka ni seperti di Masjid Nabawi, tidak orang-orang yang dijatuhkan hukuman hudud, orang-orang yang sama ada hudud apa sekalipun, tidak disolatkan di Masjid Nabawi, juga di Masjidil Haram, sebagai satu usaha menyekat orang-orang yang melakukan kesalahan yang sama dan belum tertangkap atau belum dikenakan hukuman. Manakala mazhab kebanyakan Hanafiyah, mereka berpandangan orang-orang begini dikecualikan dari solat, bukan kerana kekufuran, tetapi kerana kemaksiatan tadi, maksiat yang dikecualikan, atas dalil yang mereka faham begitu. Tapi jumhur memahami bahawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumhur berpandangan Nabi tidak solatkan terhadap orang yang bunuh diri. Ada satu hari seorang lelaki dibawa kepada Nabi SAW dan dia membunuh diri dengan mishqas atau masyaqis, iaitu dengan anak panah. Nabi kata sallu ala sahibikum, solat terhadap saudara kamu. Kemudian Nabi tak solat. Nabi tak solatkan. Perbuatan Nabi tak solatkan itu adalah dalil yang menjadi khilaf antara mazhab, dua mazhab. Mazhab kata Nabi tak solatkan, kita ikut Nabi. Dengan alasan lain lah, banyak hujah-hujah yang lain. Yang lain kata Nabi tak solatkan, tapi Nabi suruh yang lain solatkan. Nabi suruh, itu pun sunnah Nabi SAW. Dan ada khilaf nanti, khilaf sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah, yang mana lebih didahulukan, hukum yang lebih kuat. Nabi tak solatkan, tapi Nabi perintah orang lain solatkan. Jadi hukum yang lebih kuat asal dia kat mana? Fi'liyah ke qauliyah? Ini ada khilaf dalam masalah usul fiqh. Okey, Nabi SAW buat haji. Nabi buat haji apa? Haji Nabi. Nabi buat sendiri haji apa? Tak ada khilaf, bukan tamattu'. Tak ada ulama seorang pun kata tamattu'. Nabi buat haji qiran. Mazhab Syafi'i kata Nabi buat haji ifrad. Tapi mazhab Hanafi kata Nabi buat haji
qiran, dan itu yang rajih. Nabi buat haji qiran. Sebab Nabi SAW tak boleh batalkan tak boleh tahallul daripada ihram kerana Nabi dah bawa binatang daripada ataupun bawa hadyu daripada Madinah Al-Munawwarah. Hukum hajilah. Siapa yang bawa hadyu, dia hukum haji dah. Dia tak boleh nak tukar jadi umrah. Siapa yang tak bawa hadyu, tak ada apa, dia bawa kosong, tak bawa binatang daripada Madinah Al-Munawwarah atau tak daripada kampung dia boleh tawaf, sa'i, tahallul. Tawaf, sa'i, tahallul, lepas tu dia cukur. Tunggu masa haji, dia pergi semula. Tu tamattu'. Okay. Sekarang ni Nabi SAW buat sendiri haji qiran. Sedang kepadangan kata haji ifrad. Sebab Nabi tak buat umrah. Dia tak buat umrah ni sama ada qiran ataupun tamattu'. Okey. Tapi Nabi SAW, Nabi kata, kalau aku Anda lupa hadis ini nama, law istaqbaltu min amri atau tapi makna dia kalau tahun depan aku buat haji lagi, aku akan buat haji tamattu'. Kenapa? Nabi SAW sampai ke Mekah, Nabi suruh sahabat yang ikut sekali, Nabi kata cukur. Mana umrah selesai, tahallul lah. Sahabat tengok Nabi tak buat. Nabi kata, aku bawa hadyu. Tapi Nabi perintahkan yang lain untuk cukur, untuk tahallul. Dan Nabi yakinkan mereka, kalau tahun depan aku buat haji, aku akan buat tamattu'. Mafhumnya begitulah. Okey, sekarang perbuatan Nabi SAW dengan perkataan Nabi, yang mana lebih afdal? Dia bukan Nabi cakap lain buat lain, tapi keadaan situasi begini. Bukan Nabi cakap lain buat lain. Tidak. Sunnah kadang-kadang adanya perbezaan sunnah ni, ada beberapa wajah. Nak tahu wajah mana lebih kuat, itu yang jadi perbincangan. Mazhab Hanbali kata tamattu' lah. Tamattu' lebih afdal, sebab itu yang Nabi ceritakan. Itu yang Nabi perintahkan. Manakala dari segi amalan, mungkin Nabi SAW, amalan ni kadang-kadang orang tak mampu, kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang bau terfikir, kadang-kadang macam-macam sebab. Kadang-kadang memang tahun tu Nabi memang nak bawa hadyu pergi sekali dan sebagainya, ada macam-macam sebab. Tapi mazhab Syafi'i mendahulukan haji ifrad. Haji ifrad. Okey, tu dah pergi jauh. Tapi kita balik semula pada cerita tadi. Solatkan orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Nabi tak solatkan dia, tapi Nabi perintahkan sahabat untuk solatkan. Jadi rajihnya disolatkan, bukan ditinggalkan. Disolatkan. Begitu juga orang-orang yang mati dibunuh kerana haddul hirabah. Juga disolatkan. Kemudian kita ada tiga istilah. Satu burah. Yang kedua qutta'ut tariq, dan ketiga qatilun nafsi. Qatilun nafs. Satu burah, pemberontak yang lawan pemerintah, atau dua kelompok yang berperang, dua kabilah. Pemerintah tak terlibat, tapi satu pihak yang menyerang pihak yang lain. Dia bergaduh, dua clans. Dia serang yang lain. Pemerintah pergi, yang zalim itu nama burah. Ataupun burah yang lawan pemerintah. Itu kebanyakan yang berlaku. Burah lawan pemerintah. Jadi kalau bunuh antara dua negeri, dua kabilah ni, susah. Tak tahu siapa yang bunuh sebab dia dah jadi peperangan antara dua. Okay. Jadi burah ni biasanya pihak yang mempunyai kuasa di kawasan tertentu, dia lawan, angkat senjata lawan pemerintah. Okey. Apa beza atau lawan
ataupun dia angkat senjata lawan pihak lain. Yang kita sebut tadi. Okay, apa beza antara qutta' tariq dengan bughah? Apa yang membezakan antara perompak dengan pemberontak? Katalah orang datang rompak bank negara. Atau orang pergi rompak White House. Jangan bank negara lah. Jangan buat contoh tak baik untuk negara. Contoh kat White House tak apa. Orang pergi rompak White House. Contohlah, contoh. Okay. Dia dikategorikan sebagai bughah atau qutta' tariq. Okey, beza antara bughah dengan qutta' tariq. Bughah ni dia ketika dia menyerang dengan takwil. Tahu takwil? Dia anggap perbuatan dia betul. Dia nak tegakkan keadilan. Pemerintah ni wajib digulingkan. Pemerintah ini wajib dibunuh. Dia nak dengan takwil. Takwil artinya, dia buat tu salah tapi dia rasa yang dia buat tu betul. Itu bughah. Bughah ni, pemberontak ni, dia rasa dia nak tuntut hak. Ada yang dia ingin diperjuangkan dan sebagainya. Itu adalah bughah. Tapi cara dia salah. Dan mungkin sebahagian tuntut apa yang dia nak tu betul. Kadang-kadang dia nak tuntut hak. Dia nak ditunaikan ataupun nak pemerintah tangkap orang yang membunuh ahli keluarganya atau orang negerinya atau kabilah dia atau bangsa dia. Kemudian pemerintah melambatkan, kemudian dia bangun untuk lawan pemerintah. Jadi bughah ni dia lawan pemerintah yang sah dalam keadaan dia rasakan tindakan dia betul. Itu bughah. Bughah ni kalau dia meninggal. Okey. Jadi bughah beza memerangi bughah dengan memerangi musyrikin. Perangi musyrikin, apa tujuannya? Tegakkan nama Allah, tegakkan kalimah Allah, dan kalau jumpa musyrikin memang bunuh. Tujuannya memang perang dan tegakkan ajaran Islam. Kalau berlaku peperangan antara kaum muslimin dengan musyrikin. Iaitu, kalau ingat, berlaku peperangan artinya memang pemerintah yang putuskan. Memang ada negara, memang ada kuasa yang jelas. Bukan tindakan personal. Okey. Jadi, golongan bughah, kalau dia meninggal, golongan orang kafir, kalau meninggal dia kafir lah. Buat apa salatkan dia kafir? Jadi orang kafir ni bila dah perang, antara peperangan antara negara Islam dan negara kafir, negara Islam kalau menang akan menawan negeri yang baru tersebut. Dan semua harta yang ada di dalam negeri itu menjadi milik negara yang menang. Negara Islam lah. Sama juga negara lain menang pun dia akan ambil harta negara Islam. Jangan cerita Islam ni tak ada sebagainya. Tak. Kalau berlaku peperangan dua negara, sama saja. Cuma undang-undang berkaitan dengan pengambilan harta itu dikawal dalam sistem siasah Islam. Yang mana boleh ambil, yang mana tak boleh ambil, dikawal. Hukum dalam Islam ni bukan hukum suruh orang. Peperangan dah berlaku. Perang dah berlaku. Hukum jihad, kat mana pun dah berlaku perang. Tapi hukum berkata jihad mengawal dan meletakkan undang-undang dalam jihad. Tak boleh bakar kebun, tak boleh musnahkan harta-harta yang bermanfaat, kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan. Tak boleh bunuh wanita, tak boleh bunuh kanak-kanak. Itu peperangan. Kalau berlaku peperangan. Jadi hukum jihad bukanlah suruh orang pergi bunuh orang. Jihad ini adalah fiqhul jihad ini ajar kita cara peperangan yang betul. Bila boleh jihad? Bila dah memang betul-betul berlaku peperangan antara dua negara dan kita menjadi tentera yang dihantar oleh pemerintah. Bila berlaku peperangan, mesti dengar ketua
Tak boleh bergerak, tak boleh pergi sendiri. Mesti berada di bawah tentera, mesti di bawah arahan, dan itu datang apa? Merintah. Kan ini undang-undang. Tapi dunia moden ni dia jadikan bab jihad, dia jadikan agama itu sendiri bab peribadi. Agama ni bukan hukum, bukan jadi hukum negara, bukan lagi hukum masyarakat, dia hak peribadi. Ini adalah sekularisme. Bila dipisahkan agama hanya hak peribadi, hukum jihad dibincangkan, dianggap peribadi bercerita tentang jihad, cerita perang dah berubah. Undang-undang ketenteraan dah berubah jadi dianggap sebagai teroris atau orang yang ganas. Hakikatnya tidak. Jihad itu hukum ketenteraan. Yang patut diketahui oleh tentera-tentera. Yang patut dikaji oleh Kementerian Pertahanan. Ada Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Kerana dia berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintahan. Okey. Jadi kalau perang dengan berlaku peperangan dengan negara kafir, negara Islam, perang dengan kafir, Islam tawan sebuah negara, jadi harta-harta dibuat dalam negara tersebut menjadi milik orang Islam. Dan pemerintah yang ada hak untuk siapa yang diberikan pengecualian, siapa yang tidak, siapa ditawan, siapa yang dilepaskan dari tawanan, apa syarat-syarat itu pemerintah secara detailnya. Okey, berlaku rampasan harta. Tapi kalau orang Islam yang memberontak, katalah dalam sebuah negara ada satu pulau ni dia memberontak lawan pemerintah. Dia tak nak taat. Dia nak buat negara sendiri sebagai contoh. Caranya mesti dia bunuh tentera kerajaan yang ada di sana. Dia cara yang cara berontakan bukan cara rundingan. Cara pemberontakan. Okey, katalah pemerintah lawan. Memang lawan lah, mana ada pemerintah tak lawan. Akan lawan. Dan mereka tumpas. Selepas tumpas pulau tadi, kerajaan dah kuasai, harta di penduduk pulau tadi, kerajaan ambil atau tidak? Tidak. Mereka burah. Mereka bukan kafir, mereka orang Islam. Jadi harta-harta dan sebagainya tidak dirampas. Kerana apa? Tujuan burah, tujuan peperangan terhadap burah bukan untuk bunuh mereka, untuk gertak dan tundukkan mereka supaya berada di bawah pemerintah dan taat kepada pemerintah, dan balik kepada meja rundingan. Balik kepada cara yang betul. Berbeza dengan peperangan dengan kafir. Okey. Jelas, hukum berkaitan dengan burah. Di burah ni, dilawan pemerintah atas dasar takwil. Dia rasa tindakan dia betul. Dia nak berjuangkan sesuatu. Berbeza daripada perompak. Dia datang juga kat tempat kerajaan. Curi kat tempat White House ke. Ambil contoh White House lah. Ambil barang atau ke mana-mana ke. White House bukan Islam pun pemerintah dia. Untuk contoh negara Islam tak ada. Jadi dia pergilah kat negara tempat ada Baitul Mal mana-mana ke, dicuri, dia ambil. Memang dia tahu dia curi. Dia tahu perbuatan dia memang perbuatan jenayah, salah. Berbeza dengan burah tadi. Jelas? Okey. Itu dinamakan sebagai quta'ut tariq. Mana perompak yang putuskan jalan, yang sekat jalan orang. Dan yang ketiga ialah orang yang bunuh diri sendiri. Ini tak kacau orang, tapi dia bunuh diri dia. Itu qatilu nafsihi, yang bunuh dirinya sendiri. Seperti yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Okey. Tiga-tiga ni, untuk yang bunuh diri ada had tak? Ada hukuman hudud tidak? Tidak ada. Cuma pemerintah yang utama tak perlu, jangan solatkan dia. Sebagai peringatan dan ancaman kepada orang lain. Supaya jangan buat macam dia. Tapi dikuburkan di tempat orang Islam, dia masih lagi Islam.
Tak. Siapa yang tahu, hukum dia, hukum macam ni. Berkaitan yang bunuh diri sebagainya. Siapa yang, dia akan kita bincang, solat munafik. Okey. Yang ni kadang-kadang kita tak tahu, solat je lah. Dan yang disunatkan ataupun disuruh untuk tidak solat hanya pemimpin yang agung. Kita orang awam ni solat je lah. Kecuali lah kalau kita orang yang bila solat, tengok tu, syekh tu pun solatkan, kau tak solatkan. Contohnya, akan jadi alasan. Dia akan jadi orang salahkan pula pada orang yang tertentu. Ya? Jadi fitnah. Jadi pemimpin utama tak solatkan. Tapi dalam keadaan dia benarkan dan suruh orang lain solatkan. Untuk memperingatkan. Sebab tu berlaku di Syekh Shuraim tak silap tu, Syekh Sudais saya lupa. Syekh Maliki meninggal tak nak solatkan. Kerana dia banyak kata pandangan beliau ada bid'ah yang dibawa. Okey. Jadi 3 kelompok ini menurut pandangan mazhab Hanafi tidak disolatkan. Tapi jumhur kata bukan tak disolatkan. Cuma imam yang utama yang tak solatkan. Okey. Tapi kalau burah, kutak tarik ada hadnya. Had. Nanti kita bincang kemudian lah bab hukum fiqh. Kita habiskan dulu. Okey. Jadi Abu Yusuf bersama dengan pandangan mazhab lain. Tidak juga termasuk orang yang mati syahid berlainan pendapat Imam Malik Syafi'i rahimahullah. Okey. Bab syahid, orang tak solatkan orang syahid bukan kerana tak solatkan, tapi kerana Nabi tak. Okey, kita solatkan untuk jenazah semua orang Islam. Tapi kenapa orang syahid ni dah syahid, sepatutnya kita solatkan, betul tak? Kalau orang tu syahid, kalau ikut logik yang lebih patut untuk kita solatkan ke kita mendoa, kita solat dalam solat tu kita doakan sebagainya. Tapi kerana syuhada Uhud bila meninggal, Nabi tak solatkan. Nabi tak solatkan. Jadi sunnahnya syahid ini mereka ini khas tidak disolatkan bukan kerana menolak ataupun tidak mendoakan mereka. Tapi sunnah Nabi SAW untuk orang yang mati syahid, Nabi tidak solatkan. Mana syahid dunia lah. Atau syahid dunia akhirat dipanggil syahid. Jadi yang betul-betul perang, berjuang fisabilillah. Manakala syahid akhirat, macam orang yang bersalin kemudian meninggal ke, atau orang yang atau dibincangkan orang COVID masuk atau tidak, atau orang yang lemas dan sebagainya. Maksud kalau syahid akhirat artinya kalau dia Allah timpakan musibah yang besar pada dia reda, hukumnya macam syahid juga. Dia. Tapi itu ada kaitan dengan reda dia. Keadaan ni kita tak tahu. Tak tahu hati orang tu macam mana masa kena tu. Dan kita tak tahu nak hukumkan macam mana. Jadi hukum kita solat macam biasa. Kita solat macam biasa. Urusan dia dengan Allah akhirat. Tu hukum akhirat. Dihukumkan sebagai syahid, tapi untuk dunia kita hukumkan dia sebagai orang biasa. Tapi untuk urusan dia dengan Allah, dia syahid atau tidak, itu urusan akhirat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi orang yang syahid tidak disolatkan bukan kerana kita tak nak doakan, tapi kerana satu kemuliaan yang diberikan kepada mereka, dan Nabi SAW memuliakan mereka dengan cara demikian. Kerana mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan, kerana keadaan mereka yang berjuang di jalan Allah itu, mati jalan Allah itu untuk sebagai satu bukti untuk mereka dimasyarkan dalam keadaan demikian ketika di hari akhirat nanti atau di padang mahsyar. Jadi syahid ini tidak disolatkan bukan kerana menolak untuk bukan kerana tidak mahu kita doakan. Okey, yang penting ni kata Syekh, tujuan Syekh membawakan penjelasan ini supaya kita tidak meninggalkan sembahyang jenazah terhadap orang yang melakukan bid'ah dan kejahatan. Bukannya kerana ia termasuk dalam perbincangan macam mana ni?
Bukannya kerana ia termaksud alam perbincangan umum ini. Dalam tu rasanya. Lakinna syaikha innama saqa hadzal kalam li bayani anna la natruku salata ala man mata min ahli al-bid'ah wal fujur la lil umum al-kulli. Okey. Jadi bukan secara umum. Jadi Syekh nak terangkan sekarang kita solatkanlah. Saya nak solatkan. Tujuan nak cerita tentang yang detail semua sekali dan Syekh terangkan ni kat sini dalam matan ni kami pandang untuk solat bukan nak cerita tentang apa, tapi nak cerita tentang boleh solat selagi dia bukan orang kafir. Itulah umumnya begitu. Jadi kita solat atau tidak solat selagi bid'ahnya bukan bid'ah yang mukaffirah, yang kita rasa dia masih Islam lagi. Bid'ah. Kita tahu. Hati kita sendiri tahu. Kita duduk orang ni bid'ah macam mana? Dah sekadar bid'ah kecil, bid'ah dalam masalah fiqh dan sebagainya. Dia siapa? Oh, dia buat maulid. Tak ada apa-apa. Solatkan. Semoga Allah ampunkan kejahilan dia kerana dia tak tahu. Allah terima kebaikan yang dia buat. Masalah tu masalah kecil. Yang kita cerita bukan kita nak cerita masalah bid'ah begini bukan tujuan untuk kita mengeluarkan mereka dari sunnah. Kita nak terangkan sunnah, nak ajak mereka kembali kerana sayangkan keluarga kita, ahli masyarakat sebagainya. Jadi kalau kita pulaukan sekalipun dengan tujuan mereka kembali, bukan pulaukan nak buang. Tujuan pemulauan tadi kalau berlaku sekali adik-beradik yang buat benda pelik-pelik, kita pulaukan, adik-beradik lain tak nak layan, dan sekali dia datang balik, dia taubat, tujuan untuk dikembali. Jadi tak masalah. Tapi kalau yang ahli bid'ah yang memang bawa usul yang mukhalafah dengan sunnah, yang memang lawan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak sampai tahap kekufuran, kita masih solatkan. Kita masih solatkan. Kecuali kalau kita nampak dia sampai pada kafir. Kita rasa dia kafir. Dan kita tahu, kita tak solatkan. Tapi orang yang tak tahu, dia solatkan. Boleh tidak? Boleh. Orang kafir di kalangan orang Islam zaman Nabi ada tak? Ada tak orang Islam yang kafir zaman Nabi? Tuan Haji Muaz, YouTuber kita. Ada tidak? Ada. Orang Islam yang kafir, ada. Kafir ni Islam, Ustaz ni buat benda pelik pula. Ada orang bila buat soalan, dia marah. Dia marah balik soalan. Saya buat soalan, budak-budak dia buat tanda. Dia pula tanya Ustaz, kenapa macam ni soalan tu? Padahal dia tak faham. Soalan tu memang kelirukan. Soalan kadang-kadang soalan memang soalan yang sebagai soalan nak kelirukan. Jadi dia tak faham, disalahkan Ustaz. Kenapa soalan macam ni Ustaz? Dia tanya balik. Ada je. Okey. Kerana dia pangkak dia ni, dia betulkan soalan. Dia nak lebih jelas. Jadi bila dia betulkan soalan cara dia, pilihan ABC tu kena dengan jawapan dia. Kita punya soalan nak kelirukan. Okey. Balik semula. Ada tak orang yang Islam, orang Islam yang kafir? Dia orang Islam tapi dia kafir. Bahasa mudahnya munafik lah, senang. Dia orang Islam secara zahir tapi hakikatnya dia kafir, iaitu munafik. Saja dia buat gempak. Tapi nak fahamkan supaya kita ingat. Dia kita nampak macam Islam tapi dia kafir. Okey. Tapi kita confirm tak dia munafik zaman Nabi? Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Betul? Jadi munafik pun disolatkan oleh orang yang tak tahu. Kalau zaman Nabi putuskanlah, tak apa. Semua zaman Abdullah bin Ubay, Nabi solatkan sebab Allah tak halang lagi, Allah tak larang lagi. Surah Taubah turun selepas itu. Surah Taubah ayat 84 yang cerita tentang la takum 84 ke?
84. Kalau ayat yang 110 tu berkaitan dengan masjid darar. Yang Nabi larang jangan solat ke atas siapa yang mati di kalangan mereka sebagainya. Larangan itu datang kemudian. Tapi ceritanya munafik ni lepas Nabi wafat, siapa tahu? Tak ada orang tahu. Kecuali sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Huzaifah. Sayyidina Umar bila dalam perang, dalam peperangan Tabuk, dalam ataupun dalam beberapa keadaan, Sayyidina Umar akan sentiasa melihat Huzaifah. Huzaifah solatkan, dia solatkan. Tak solat, tak solatkan. Tapi Umar tak halang orang lain untuk solatkan jenazah seseorang. Jadi bermaksud orang-orang yang munafik ni, dia zahir Islam. Kita tak boleh kata oh jangan dia ni munafik ni. Mana mengamuklah anak beranak dia. Mengamuklah orang yang kenal dia. Jadi hukum begitulah keadaannya. Jadi ada di kalangan orang yang di kalangan orang Islam ni, contohlah Ayah Pin meninggal. Atau siapa nama-nama ya Ayah Pin dah meninggal. Nama-nama orang yang bawa macam-macam lah nama. Macam-macam yang bid'ah yang kita kata kufur. Okey. Tapi bila dia mati, mesti ada simpati. IC dia masih Islam. Pihak agama tak keluarkan apa-apa statement, tak ada kenyataan apa-apa. Kan? Biarkan. Yang baru siapa ni? Kasih Ahmad yang terjadi, kan? Tapi tak ada siapa nak uruskan. Ada yang pergi uruskan. Okey, tak apalah, ijtihad akan berbeza. Tapi siapa yang yakin bid'ah dia bawa kepada kekufuran, tak payah solatkan. Orang solatkan tak apalah. Sebab dia tak tahu. Dia tak yakin dia ni sampai pada kekufuran. Hukumnya kias pada mana? Kias keadaan orang munafik tadi. Kan? Orang munafik zaman Nabi SAW atau zaman selepas Nabi. Lepas Nabi wafat, kita tak tahu siapa munafik tu. Siapa yang tahu sebab Nabi beritahu ke seperti Huzaifah. Huzaifah tak pernah berlaku dalam sejarah Huzaifah pergi larang. Jangan solatkan dia munafik. Tak ada. Huzaifah tak beritahu. Tapi Huzaifah tak solatkan. Jadi Umar ikut Huzaifah. Siapa yang Huzaifah solatkan, dia solatkan. Siapa tak solat, dia tak solatkan. Jadi begitulah keadaannya. Ramai orang tanya, solatkan tidak, ada orang meninggal. Kalau rasa bid'ah dia tu, kalau rasa dia ni bukan Islam, tak solatkan lah. Jadi hukum sama. Hukum tak boleh solatkan sama hukum tak boleh doakan. Tidak boleh doakan. Kenapa? Sebab solat tu tujuan doa lah. Jangan pula solatkan Allahu Akbar, ya Allah, matikan dia Allah. Solatkan tu kita kena doa, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fa'anhu. Dia dah mati dah, tapi maksudnya marah lagi. Seksa dia Allah, mana boleh. Kita solatkan tu tujuan untuk doakan. Jadi orang yang kita sah boleh solatkan, orang itu juga kita boleh doakan untuk dia. Sebab tujuan solat kita nak doakan pengampunan. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fa'anhu. Jadi hukum, kalau ada orang Islam meninggal, kita doakan, boleh tidak? Selagi dia masih Islam, kita boleh doakan. Sebab kita boleh solat ke atas mereka. Cuma yang ulama' bincangkan, kalau orang tu ahli bid'ah yang bila kita doakan di halayak, akan mengangkat bid'ah dia. Menjadikan pemikiran dia yang salah tadi tertutup dan tak dibincangkan. Itu buat ijtihad lah, buat ijtihad. Dan kalau berbeza bab ni, normal lah bila berlaku tokoh-tokoh yang kontroversi bab tertentu, akan ada begitu. Ada orang kata dia sebagai pejuang, tokoh pemikir, begini begitu. Ada yang kata ni ahli bid'ah dan sebagainya dan bawa kerosakan. Akan berlaku begitu. Jadi penting untuk kita hukum begini. Aku begini. Kalau rasa bahawa dia ni memang sampai tahap kufur, jangan. Tapi jangan halang orang lain. Orang lain tak tahu. Dan tak perlu pun nak kempen. Habis-habisan. Jangan pergi, tak perlu pun. Perlu ingatkan. Ingatkan secara umum. Tapi bab solat ni, terpulanglah siapa yang
Ni. Tapi kita akan ada, mesti ada orang yang akan uruskan, yang akan solatkan di kalangan orang-orang yang tak kenal betul. Nampak baik ya pakcik ni, selalu datang beli kat kedai saya. Kan dia tak nampak apa, orang yang buat bid'ah yang mukafirah ni bukanlah jahat makan orang. Dia pun ada perasaan manusia, kadang-kadang dia baik dengan orang sana sini sebagainya. Dan keadaan itu selagi dia tidak jelas, selagi pemerintah tidak putuskan dia sebagai kafir, jadi keadaan itu serahlah pada kaum muslimin secara umum. Tapi untuk kita yang tahu, kita lebih baik tidak solatkan kerana dikhawatiri dia telah terkeluar dari Islam dan ada larangan untuk solat ke atas orang kafir dan orang munafik. Orang munafik. Okey, kita habiskan sikit ya, kita baca bahin. Macam panjang pula. Okey, kita ambil terus. Akan tetapi mereka yang menzahirkan keislaman ada dua kategori. Sama ada dia mukmin atau munafik. Yang zahirkan Islam. Sama ada zahir dia sama dengan batin, mukmin lah. Ataupun yang zahir Islam secara zahir tapi dalam dia munafik. Umar bin Al-Khattab tidak akan menyembahyangkan jenazah orang yang tidak disembahyangkan oleh Huzaifah. Oh, ada kat sini. Minta maaf, saya berasa. Saya baca tapi rupanya kitab ni sendiri. Saya tak sempat tengok betul. Yang dah baca sebelum ni lah. Umar bin Al-Khattab tidak akan menyembahyang jenazah orang yang tidak disembahyangkan oleh Huzaifah bin Yaman. Kerana dalam peperangan Tabuk. Kerana dalam peperangan Tabuk, Huzaifah telah dapat mengenali orang-orang munafik. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang Rasulnya menyembahyang orang munafik yang mati dan dia telah memberitahu baginda bahawa mereka tidak diampunkan dengan istighfar. Ini semua antum boleh rujuk surah Taubah. Dan tidak mengampun mereka tidak diampunkan dengan istighfar yang dipohon oleh baginda. Kalau munafik dia dah kafir Nabi doa macam mana pun Allah tak akan ampunkan. Zahir saya Islam tapi dia kafir. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebab dengan kekufuran mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang menyembahyangkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sekalipun dia mempunyai dosa berbentuk bid'ah dalam i'tiqad ataupun amalan kejahatan. Allah tak ada satu ayat pun larang orang yang melakukan bid'ah atau orang jahat untuk disolatkan. Malah Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan supaya kita meminta ampun bagi orang-orang beriman. Sebenarnya bukan kita, perintahkan Nabi SAW untuk minta ampun kepada orang-orang yang beriman. Allah kata fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah. Ketahuilah bahawa dialah Allah yang mana tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan mohonlah istighfar di atas dosa kamu dan mohonkan juga pengampunan terhadap orang mukminin dan mukminat. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk istighfar untuk dirinya dan juga istighfar untuk mukminin dan mukminat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda supaya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun bagi diri baginda dan bagi orang-orang beriman lelaki dan perempuan. Tauhid adalah usul agama dan meminta ampun bagi orang beriman adalah pelengkapnya. Mendoakan keampunan, rahmat dan segala kebaikan bagi mereka. Sama ada hukumnya wajib atau digalakkan. Doakan untuk orang Islam ni sama ada hukumnya wajib atau sunat. Tak ada makruh, tak ada haram dan tak ada harus. Doakan orang sama ada wajib ataupun sunat. Wajib bila wajib lah. Jenazah orang sudah meninggal, kita seorang je ada kat hutan. 2 orang dengan kawan, dia meninggal. Masa tak tekan tu dah. Kita lah kena uruskan, betul? Tak ada cerita hantu dah. Masa tu memang kita uruskan kawan kita tu. Kita yang solatkan, kita dah jadi wajib dah. Wajib. Okay? Kita wajib solatkan, wajib doakan. Mana solat tu ada doa dan sebagainya. Pengurusan. Kadang-kadang jadi jatuh, wajib. Dan tanam dan sebagainya. Doa ada 2 bentuk, umum dan khusus. Doa yang umum adalah jelas seperti dalam ayat di atas. Ayat tadilah doa untuk ampun seluruh kaum
kau minta ampun kepada Allah terhadap minta ampun dengan Allah untuk orang-orang beriman, mukminin dan mukminat. Manakala doa khusus adalah sembahyang ke atas si mati. Itu doa khusus, doa umum kita Allah wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat umum. Tapi kalau jenazah kat depan, kita memang doakan untuk dia secara khusus. Allahumma ighfir lahu. Ampunkan dia yang kat depan kita dah. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Memang doa khusus. Jadi doa ada, doa untuk orang meninggal ada dua. Satu yang umum, yang kedua yang khusus. Tidak ada seorang beriman pun yang mati melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang Islam supaya menyembahyangkannya. Ketika sembahyang jenazah itu, mereka telah diperintahkan supaya mendoakan si mati sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza shallaitum 'alal mayyit fa akhrisu lahu ad-du'a." Bila kalian solat ke atas mayat, atas satu mayat, maka hendaklah ikhlaskanlah doamu untuknya. Jadi doa kita bukan doa main-main. Kalau kita solatkan betul-betul minta supaya dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, bab ni jelas insya-Allah. Sampai sini insya-Allah kita sambung pada matan seterusnya. Iaitu matan seterusnya minggu depan, wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala nara. Tak ada seorang pun yang kita putuskan dia syurga, ahli syurga atau ahli neraka. Itu penting. Kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Berapa bulan ini? 20. 22. 20 bulan 2. Risau. Okey. Ya saya. Yang mana? Mandikan? Mandikan, uruskan. Kalau ada kadarnya lah, pakaian daripada dia. Kalau ada pakaian lebih, kafankan. Sebagainya. Fattakullah mastata'tum. InsyaAllah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.